Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS edisi 15 Mac 2023. Saya Akmal Saleh, kita ikuti antara paparan utama malam ini. Sebuah pusat perubahan iklim dirancang untuk ditubuhkan di Sarawak bagi menyelia dan menguruskan isu berkaitan perubahan iklim dan perdagangan karbon. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng memaklumkan, dengan penubuhan pusat itu, Sarawak boleh meletakkan dirinya sebagai peneraju dalam perubahan iklim dan inisiatif perdagangan karbon di rantau ini. Abang Johari percaya ia sekaligus dapat menarik pelaburan dan bakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lestari. We need the leadership, expertise and resources to ensure the realization of the plan's ambitious goal, positioning Sarawak as a leader in climate change and sustainable economic growth. Sarawak is committed to addressing the urgent issue of climate change and will continue to explore and implement innovative strategies to mitigate its impact on the environment, economy, and society. Pada masa sama, Abang Johari berkata kerajaan melalui Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak SAGC kini giat dalam usaha mempertingkatkan rangka kerja undang-undang terhadap badan antarabangsa dan pihak berkepentingan. Now what we do is we have to enhance our legal framework in terms of the rules of carbon trading as well as carbon storage, and from there on then we expand it, and we have to work with international organizations so as we got all the data. Once the data is kept, it becomes the center, and that will enable us to see and look forward for the future. Jelasnya, Sarawak merupakan wilayah pertama di Malaysia memindahkan Nun Tanah Negeri NCR yang membolehkan negeri itu memulakan perdagangan dan penyimpanan karbon. Dalam pada itu, Abang Johari mendedahkan setakat ini terdapat 5 negara berminat terhadap potensi Sarawak dalam penangkapan dan penyimpanan karbon CCUS kerana kedudukan strategiknya. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas selesai merasmikan persidangan berkenaan. Persidangan Karbon Asia 2023 berlangsung selama 3 hari bertujuan membincangkan perdagangan karbon dan menetapkan aras untuk pembuatan polisi, peluang pelaburan dan teknologi baharu dalam pasaran karbon. Kerajaan Sarawak optimis membangunkan dasar perubahan iklim dengan menyediakan rangka kerja komprehensif untuk menangani isu kritikal berkenaan. Tegas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng, dasar kerajaan Sarawak itu diyakini akan membimbing rakyat Sarawak ke arah masa depan yang lebih mampan serta berdaya tahan. As a state that is committed to addressing climate change, we must explore and implement various strategies to reduce our carbon emissions and mitigate the impact. Beliau mengakui kehidupan bandar dan aktiviti ekonomi merupakan punca utama pelepasan gas rumah hijau menyebabkan kerajaan membangunkan Pelan Tindakan Rendah Karbon di Sarawak. This blueprint will help us address local environmental challenges such as waste management, floods, and air pollution while promoting a low carbon lifestyle. Tegas Abang Johari, Sarawak secara agresif menetapkan sasaran untuk pembangunan tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin dan hidro. Pelaksanaan sasaran tenaga boleh diperbaharui juga akan menggalakkan pelaburan dalam teknologi ini selain mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan untuk rakyat di Sarawak.
Ketersediaan tenaga hidro hijau yang dimiliki oleh Sarawak menjadikannya sebagai pilihan pelabur bagi mencapai neutraliti karbon. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata Sarawak mempunyai banyak kelebihan, antaranya ketersediaan tenaga hidro hijau yang akan dimanfaatkan oleh pelabur dalam usaha mereka mencapai neutraliti karbon. Terdahulu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintret bertemu konsortium pelabur dari Malaysia dan China yang berminat untuk melabur dalam pembuatan bahan hijau. Beliau mengalu-alukan pelaburan yang selari dengan Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 Kerajaan Sarawak. Menurutnya, ini akan mewujudkan situasi menang-menang kepada semua melalui kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar di Sarawak. Pendedahan yang praktikal dan komprehensif perlu dilakukan bermula dari peringkat sekolah rendah bagi menarik minat generasi muda tentang kepentingan tenaga hidro hijau. Fellow penyelidik Institut Kelestarian Tenaga boleh diperbaharui UNIMAS, Profesor Dr. Wan Azlan Wan Zainal Abidin berkata, ia bukan sahaja boleh menarik pelabur asing tetapi juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada generasi ini pada masa akan datang. Pendedahan di peringkat awal sebenarnya perlu dilakukan terutama sekali di kalangan murid-murid sekolah rendah tentang teknologi hijau untuk menarik minat pelajar-pelajar supaya lebih memahami kepentingan dan keperluan tenaga hijau terutama sekali dalam hidro. Dan UNIMAS kita menjalankan kursus-kursus yang berkaitan dengan tenaga hijau, tenaga hidro hijau yang boleh diadakan untuk berbagai peringkat pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, di peringkat diploma dan juga universiti. Tenaga hidro hijau sebenarnya merupakan kelebihan yang ada di Sarawak yang tidak dimiliki oleh mana-mana negeri di Malaysia. So dengan adanya penghasilan tenaga dalam kapasiti yang besar, kita boleh menarik lebih ramai pelabur asing untuk membuka perniagaan di Sarawak. Dan dengan adanya pelaburan asing ini akan wujud peluang pekerjaan dan pada masa yang sama akan meningkatkan taraf hidup rakyat dan menaikkan nama Sarawak dan Malaysia. Dan tenaga yang dihasilkan juga kita boleh selain daripada digunakan di dalam negara, juga kita boleh jual kepada negara jiran yang berdekatan. Jelasnya lagi, penghasilan tenaga hidro bukanlah perkara baharu, sebaliknya ia telah wujud sekitar tahun 1980-an, iaitu empangan hidroelektrik batang air. Hasilan tenaga hidro hijau ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Sarawak. Kita telah mula pada tahun 1980-an dengan wujudnya empangan hidroelektrik batang air yang telah digunakan untuk menghasilkan elektrik melalui tenaga air. Dan kita mempunyai pakar sebenarnya dalam bidang hidro ini. Dan sekarang kita mempunyai hidroelektrik bakun, murum dan balik yang turut menyumbang kepada tenaga yang berkapasiti besar. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Rabu. Kilang pembuatan panel solar bersepadu berasaskan silikon pertama di Asia Tenggara bakal dibangunkan di Sarawak. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamo berkata, pembangunan industri baru yang memerlukan pelaburan sebanyak 6.7 bilion ringgit itu bakal melibatkan dua konsortium Malaysia dan China. Menurutnya, perkara tersebut dimeterai dalam satu majlis menandatangani perjanjian persetujuan MOA yang diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Sebanyak 4 syarikat terlibat dalam perjanjian tersebut, Adam Digital Assets Sendirian Berhad, Solar Pulse Sendirian Berhad, Haitai Solar dan China Machinery Engineering Corporation, CMEC. Under normal circumstances, they can emit around 57 kilogram per kilogram of
product manufactured, but we can reduce with this new approach. We can reduce to 37 or at least 40. So this initiative is very much welcomed by the state government since we move toward more on green energy. And I believe with this new innovation, new technology, Sarawak will be seen to be the prime mover of global warming initiative to at least lower the emission. Sementara itu, Pengerusi Adam Digital Asset Sendirian Berhad, Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, projek tersebut akan dimulakan pada awal tahun 2024 di sebuah tapak yang dikenal pasti di Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. The project will produce an estimated 4,000 job opportunities upon full operation of the factory, employing 3,800 skilled workers and 200 professionals. This achieves 40% of the target in the Sarawak post-COVID-19 development strategy to create new employment opportunities in high-tech related industry. Tambahnya, kilang tersebut dijangka siap pada tahun 2025 dan akan beroperasi sepenuhnya menjelang 2026. Kerajaan Sarawak sedang meneliti input berkaitan sebagai sebahagian dari proses penubuhan pihak berkuasa IRSWA. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi MUT Datuk Haji Julaihi Narawi berkata, bagi tujuan tersebut, satu bengkel melibatkan 25 buah agensi di Sarawak dianjurkan bagi memperkemas penubuhannya kelak. Jadi yang penting ialah kita nak mendapat input daripada semua pihak. Sebab penubuhan satu entiti dan satu badan korporat ini merupakan satu massive exercise yang begitu penting. Maka kita perlu teliti, kita perlu berhati-hati, kita perlu mendapat semua maklumat daripada semua pihak supaya ianya lebih kemas, supaya apabila kita dapat menubuhkan one entity dan satu badan korporat kelak, tidak ada rungutan, tidak ada masalah yang timbul. We want it to be a very viable one entity, very viable one body corporate. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan bengkel penubuhan satu entiti bekalan air dan State Water Authority sebagai badan korporat bersepadu di Kuching pada Rabu. Seramai 100 orang peserta terdiri daripada jurutera dan pegawai kanan daripada 25 buah agensi menyertai bengkel yang dianjurkan itu. Pensijilan Hutan dan Kayu Malaysia berjaya menyaksikan peningkatan permintaan pelaburan alam sekitar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata skim Pensijilan Kayu Malaysia MTCS, satu skim sukarela yang dikendalikan oleh Majlis Pensijilan Kayu Malaysia MTCC, telah diiktiraf dan disahkan oleh skim pensijilan hutan terbesar di dunia. Program untuk mengendorskan pensijilan hutan PEFC sejak 2009. Menurutnya, pensijilan hutan dan kayu memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan integriti ekologi. The recognition and endorsement have strengthened the credibility of MTCS in meeting international requirements and standards. In the context of global development, MTCS has contributed to sustainable forest management of tropical forests and has placed Malaysia at the forefront of tropical forestry through timber certification. Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, hasilnya juga boleh dilihat dalam pertumbuhan progresif yang dicatatkan oleh cetakan ekspor produk kayu yang diperakui MTCS. The initial export volume was merely 732 cubic meter in 2002 and cumulatively has increased to 2.97 million cubic meter as of December 2022 and has been exported to 72 countries. It is encouraging to note that the scope of the certified product category has expanded from primary processed sawn timber and veneer to a broader range of products such as plywood, moldings, parquet, wood chips,
wood pallets, doors, wooden furniture, as well as non-traditional forest products such as mosquito coil, baby diapers and egg trays. Tambahnya, sehingga 31 Disember 2022, sejumlah 5.81 juta hektar hutan di Malaysia bersamaan dengan 31% daripada hutan simpanan kekal telah diperakui di bawah MTCS dan 362 syarikat telah menerima sijil rantaian penjagaan. Baik, untuk perkembangan laporan sidang Dewan Rakyat, kita terus saja bersama rakan setugas Burhanuddin Kamil. Silakan Burhan. Terima kasih Akmal di studio. Baik, kita mulakan terus dengan perkembangan yang pertama. Pemilihan Sarawak sebagai lokasi sambutan Minggu Perpaduan Negara dilihat bertepatan dengan semangat perpaduan yang wujud di wilayah berkenaan. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapii menyifatkan keputusan kerajaan melancarkan sambutan berkenaan di Sarawak juga tidak mengejutkan kerana pada tahun 2015, Kuching pernah diisytihar sebagai bandaraya perpaduan. Saya selaku rakyat Sarawak merasa bangga sebab pada tahun ini Sarawak menjadi lokasi pertama untuk Hari Perpaduan Negara dengan slogan Ini Malaysia Kita. Sarawak mempunyai lebih daripada ataupun terdapat 27 etnik di mana kesemua etnik mempunyai budaya yang tersendiri, bahasa yang tersendiri dan juga kepercayaan ataupun kehidupan tersendiri. Tetapi walaupun kita terdiri daripada pelbagai etnik, keharmonian di antara kaum di Sarawak tidak dapat ditandingi oleh negara lain ataupun di negara lain di Malaysia. Pada masa sama, Rodiah berharap agar rakyat Sarawak dapat mengekalkan nilai murni berkenaan dan tidak terpedaya dengan dakyah pihak tertentu yang mahu menggugat perpaduan kaum yang diamalkan sejak sekian lama di Malaysia. Saya yakin dan percaya sambutan Hari Perpaduan pada tahun ini dapat mengeratkan perpaduan dan hubungan antara masyarakat setempat tanpa mengira kaum, agama maupun fahaman politik. Baik, seterusnya, sebarang janji melibatkan projek pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang dicadang akan dilaksanakan di Sarawak harus diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody berkata, setakat ini beliau berpuas hati dengan maklum balas yang diterima daripada beberapa kementerian berdasarkan isu yang dibangkitkan di Dewan Rakyat. Beginning, saya sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang saya akan bangkitkan, terutama sekali berkenaan dengan infrastruktur, jalan, sekolah-sekolah, pembangunan desa dan sebagainya. Of course, I will continue. This is just the beginning. Setakat ini saya okeylah, saya berpuas hati, tapi saya amat mengharapkan agar hear from, I'll get good response, and terutama sekali dari pihak kementerian lah. Make sure they put what they say into action. That's most important to me. Thank you. Dalam pada itu, berkenaan masalah di Seri Aman yang perlu diberi perhatian, Doris Sofia berkata ketika ini kawasan berkenaan masih memerlukan penambahbaikan membabitkan aspek infrastruktur, jalan, sekolah dan pembangunan desa. Sementara itu, mengulas mengenai perancangan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang akan bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak untuk membangunkan estet padi berskala besar di kawasannya. Beliau menyambut baik inisiatif berkenaan. Perkara selanjutnya, kerajaan akan meneliti beberapa kriteria bagi menimbang rayuan permohonan yang tidak layak menerima sumbangan tunai rahmah STR. Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim berkata, permohonan yang gagal disebabkan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga boleh membuat permohonan baharu sebelum 31 Mac ini.
Katanya kementerian akan melakukan semakan silang berdasarkan data terkini dan dokumen sokongan. Sebenarnya STI ini kita berikan kepada golongan yang benar-benar layak, dan dalam aspek ini kerajaan mengambil kira beberapa faktor, termasuklah satu, semakan pemilikan perniagaan, keduanya pemilikan kediaman, ketiganya pemilikan kenderaan. Tujuan semakan ini dibuat adalah untuk memastikan bahawa setiap penerima STI ini dinilai secara menyeluruh dan bukan hanya berdasarkan pendapatan semata-mata. Ini adalah selaras dengan amalan terbaik ataupun dengan izin best practices yang telah disaran oleh Bank Dunia. Steven berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bentong, Yong Safura Othman, berhubung tindakan kerajaan untuk membantu golongan yang tidak layak menerima bantuan berkenaan berdasarkan faktor rekod SSM. Mengulas lanjut, Steven berkata kaedah yang digunakan oleh kerajaan dalam menyalurkan bantuan berkenaan bertujuan untuk memastikan ketelusan yang lebih tinggi. Sementara itu, beliau memberitahu setakat Rabu, kerajaan telah menerima sebanyak 355,966 permohonan baharu bagi STR. Baik Akmal, saya kira itu sahaja perkembangan yang boleh saya bawakan dari Dewan Rakyat. Buat masa ini, perkembangan lanjut akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Saya Burhanuddin Kamel dan juru kamera Zulkifli melaporkan untuk TVS. Kita kembali semula ke studio. Baik, terima kasih Burhan. Utama berehat seketika. Sekembali nanti. Petronas terus mencatatkan prestasi kukuh dengan merekodkan keuntungan bersih terbesar sebanyak 101.6 bilion ringgit dalam sejarah penubuhannya. Petroleum Nasional Berhad Petronas terus mencatatkan prestasi kukuh dengan merekodkan keuntungan bersih terbesar sebanyak 101.6 bilion ringgit dalam sejarah penubuhannya. Keuntungan yang dicatat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 itu menandakan kenaikan 100% berbanding 50.9 bilion ringgit tahun sebelumnya. Syarikat Minyak dan Gas Nasional itu juga merekodkan pendapatan sebanyak 375.3 bilion ringgit, meningkat 51% daripada 248.0 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2021. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, pencapaian memberangsangkan itu dicapai berikutan kesan harga yang lebih baik bagi produk utama seiring dengan harga penanda aras yang lebih tinggi. Tambah beliau, Petronas akan terus memantapkan rantaian nilai bersepadu dan akan memfokuskan kepada kecemerlangan komersial dan operasi. Ujarnya, dalam persekitaran yang tidak menentu, Petronas terus melaksanakan pengurusan keuangan yang berhemat dan disiplin yang tegas dalam labur semula untuk menyediakan keselamatan tenaga yang diperlukan pada hari ini serta untuk peralihan yang adil dan bertanggungjawab. Dalam tahun keuangan dikaji, aliran tunai daripada aktiviti operasi CFFO Petronas meningkat kepada 135.3 bilion ringgit, manakala jumlah asetnya kukuh kepada 710.6 bilion ringgit setakat 31 Disember 2022. Pada suku keempat berakhir 31 Disember 2022, Petronas mencatatkan keuntungan bersih 24.4 bilion ringgit dan pendapatan 105.9 bilion ringgit. Mengulas mengenai keuntungan terbesar Petronas itu, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS Dr. Zulhazwan Husaini berkata ia adalah kesan daripada peningkatan harga minyak dan juga pembangunan ekonomi dunia. Keuntungan yang diperolehi Petronas adalah kesan daripada peningkatan harga minyak dan juga pembangunan ekonomi dunia yang menyebabkan permintaan minyak tinggi dari kebiasaannya, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Kerajaan harus bijak menggunakan keuntungan luar jangka ini untuk disalurkan kepada pelaburan strategik yang dapat memperbagaikan sumber hasil kerajaan. Khususnya bagi Sarawak, saya berharap
dana lebihan ini dapat disalurkan kepada pelaburan tenaga diperbaharui dan juga infrastruktur awam. Ini penting kerana ia akan memberi sumber-sumber kewangan baru kepada kerajaan tanpa bergantung kepada hasil minyak semata-mata. Beliau turut berharap agar lebihan pendapatan tersebut dapat disalurkan kepada pelaburan tenaga diperbaharui dan infrastruktur awam. Berita utama berhenti rehat sekali lagi, nantikan selepas ini. Teknologi robotik yang direka untuk membantu pemulihan berpotensi meningkatkan kecekapan dan kebolehmampuan terapi. Bertemu kembali. Teknologi robotik yang direka untuk membantu pemulihan berpotensi meningkatkan kecekapan dan kebolehmampuan terapi dengan membantu juruterapi memberikan latihan konsisten untuk tempoh masa yang panjang. Pada masa sama, ia juga dapat mengumpul data untuk menilai kemajuan. Ikuti laporan disediakan Handy Gui dan juru kamera Awang Azmil. Bulan ini, genap setahun insiden pilu yang berlaku kepada seorang guru tadika Nur Aisyah yang mengubah nasib dan takdir hidupnya. Dari seorang wanita yang normal dan ceria, siapa sangka Nur Aisyah akan hilang kemampuan untuk berjalan dan bercakap selepas mengalami stroke. Berkongsi cerita, ibunya Rosnah Tinggal memaklumkan sejak menjalani rawatan robotik di Melaka pada September 2022, Aisyah kini mampu untuk berjalan semula. Memang sangat-sangat membantulah sebab mula-mula dia tak boleh berjalan, memang terbaring terus. Selepas itu dia rehab, dihantar dekat Melaka, so menggunakan robotik lah. So sekarang dah boleh jalan. Bagi Anderson Nawang yang terpaksa menggunakan kerusi roda selepas terlibat dalam kemalangan pada Oktober 2020, beliau agak skeptikal dengan rawatan itu pada mulanya. Namun, selepas menjalani rawatan tersebut, kini perkembangan rawatan kakinya semakin positif. Banyak jugalah perkembangan yang saya dapat daripada treatment ni. Mula-mula dulu saya datang kat sini, saya memang pakai kerusi roda lah. Saya memang tak dapat berjalan, kaki pun menegak lurus je. Selepas saya diajar oleh Cassandra, dia punya ajar saya exercise lah. Lepas tu dia ajar saya step by step. Last saya dapat angkat kaki. Lepas angkat kaki tu saya yakin saya dapat buat yang lain. Dan kemudian lama-lama saya pun dapat buat next step. Sampai sekarang. Justru, penambahbaikan teknologi dalam bidang perubatan kini dapat memberi harapan kepada pesakit yang menghidap penyakit urologi dalam pemulihan mereka. Bagi merevolusi pemulihan pesakit dengan lebih cepat dan lebih berkesan, Sarawak kini memiliki sebuah pusat pemulihan robotik yang pertamanya terletak di Pusat Pakar Perubatan Norma di Petra Jaya, Kuching. Juru pilih perubatan fisioterapi Cassandra Khalil memaklumkan fisioterapi di Pusat Perubatan Norma robot berfungsi dengan cara yang menjimatkan masa dan usaha. Pada masa sama, ia memberi ruang yang cukup kepada pakar untuk menyesuaikan protokol pemulihan secara kreatif kepada keperluan khusus setiap pesakit untuk memenuhi matlamat untuk berjalan semula. Robot yang detect signal berapa banyak kekuatan yang muscle boleh pakai, nya akan tolong. So bila 50% done by machine, 50% dipola oleh pasien ke diri, so setidaknya sebenarnya memang dah mula senaman. Cuma dibantu oleh robot. Tidaknya bukan duduk aja. So bila kita mula something, muscle kita akan hidup. So bila muscle kita hidup, muscle kita akan jadi kuat. Lebih menarik, Cassandra berkata, proses rawatan robotik ini juga dijalankan di bawah dengan program Return to Work Perkeso dalam membantu pencarum yang cedera atau menghadapi penyakit untuk dipulihkan dan kembali semula bekerja lebih awal, sehat dan selamat. Untuk rekod,
Setiap pencarian pekeso yang mengikuti program Return to Work akan melalui proses pemulihan yang sistematik dan berteraskan konsep biopsikososial yang merangkumi faktor biofizikal, psikologikal dan sosial yang perlu ditangani dalam membantu mereka kembali semula bekerja. Hilang upaya daripada keadaan neurologi boleh meningkatkan kos penjagaan kesihatan. Justeru penyumbang perkeso disaran untuk menggunakan program Return to Work Perkeso yang bermatlamat membantu penyumbang yang cedera atau boleh pulih untuk kembali bekerja dalam keadaan sehat dan selamat. Saya Handy Gui bersama juru kamera Awang Azmel untuk TVS. Baik, beralih ke segmen tempat kita. Dahulunya hanya kawasan hutan yang biasa. Kini ia menjadi tarikan baru berasaskan alam semula jadi yang terletak di belakang kuil Shiwang Pekan Pakuk Bau. Bagaimana Pakuk Rock Mess Garden menggamit pengunjungnya? Ikuti laporan yang disediakan Audlin Kathany dan juru kamera Muhammad Rafiq. Sejak dibuka kepada umum pada Mei 2022, Pakuk Rock Mess Garden sudah menerima lebih 10,000 pengunjung. Kapitan kawasan Pakuk, Pu Syaksin memaklumkan, taman tersebut mula dikenal pasti 3 tahun lalu dan dibangunkan menerusi kerjasama antara kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Setakat ini hanya 3 ekar daripada kawasan taman itu dibuka kepada umum dan selebihnya masih memerlukan kerja-kerja naik taraf. Bagaimanapun itu tidak menghalang kemasukan pengunjung melawat taman itu termasuk pelancong luar negara. Of course lah, we hope there will more visitors will come lah. Actually, we complete only 30% of this Rock Mess Garden. Based on our record, based on our record, 1 month with 1,500 visitors lah. We start last year May until today with 9 months. So the visitor more than 15,000. Dalam pada itu, ujarnya sejumlah RM50,000 telah disalurkan menerusi dana program transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembuk Miro Simuh untuk pembangunan awal taman itu. Pembangunan taman itu membabitkan kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Sarawak, Pertubuhan Penyelidikan Sarawak SRS, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pekan Pakuk dan ahli komuniti daerah Bau. Tambah beliau, pihaknya mengalu-alukan pengunjung untuk mengenal pasti sendiri dan mencadangkan bentuk-bentuk unik yang terdapat pada batu-batu tersebut. The mess is a collection of rocks, various shape and size. Some look like animals such as gorilla, then turtle, crocodile head, etc. But while the others look like famous destination in other countries, such as Five Finger Mountain, Angkor Wat, etc. Untuk rekod, Majlis Perasmian Pakuk Rock Mess Garden disempurnakan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada September tahun lepas. Selepas melalui jalan yang sempit untuk masuk ke taman ini, pengunjung yang datang dijanjikan dengan tatapan pemandangan luar biasa, bentuk batu-batu pelbagai saiz yang dipercayai telah wujud sejak berbilion tahun yang lalu. Mess Tropika Semula Jadi ini terus menjadi warisan geologi berharga yang terletak di Pekan Pakuk. Laporan Audlin Kathany dan juru kamera Muhammad Rafiq, Pakuk Rock Mess Garden, TVS.
Disifatkan sebagai zoo buat pencinta hidupan liar dan alam semula jadi, Borneo Happy Farm BHF merupakan lokasi menarik untuk dikunjungi dan diterokai. Bukan hanya sekadar ladang haiwan, BHF turut menawarkan pelbagai aktiviti lasak. Ikuti laporan yang disediakan Handy Gui dan juru kamera Fahmi Joyo. Mesra kepada kanak-kanak, aktiviti BHF membolehkan kanak-kanak untuk mengenali haiwan dengan lebih dekat. Kami mempunyai scooping game di Arowana Station dan animal showtime. Yang paling famous adalah guinea pig showtime kami orang di Bani Station yang akan berlangsung pada pukul 9.30 pagi dan juga pukul 1.30 petang. Okay. Dan juga kami ada animal photo session. Kamu orang boleh ambil gambar dengan haiwan yang cute-cute dekat Bani Farm dan juga boleh ambil gambar dengan ular dan biawak di Rainforest Station. Pada masa sama, para pengunjung juga boleh menunggang kuda selain mencuba aktiviti lasak seperti dual zipline yang mencabar adrenalin mereka. Lebih menarik, BHF juga menawarkan pusat penginapan bagi para pengunjung yang berminat. Jadi Borneo Happy Farm pun ada tempat penginapan untuk para pelancong. Bagi yang berminat boleh lihat di kami punya Facebook. Kami aktif di Facebook, laman Facebook, laman Muka Buku. Jadi di Muka Buku kami sekarang tengah mempromosi kami punya homestay, tempat penginapan, iaitu kami punya homestay boleh di booking terus online melalui Tiket to You. Jadi kami punya homestay di sini ada 7 bilik. Ada 7 jenis, tapi kami buka hanya 4 jenis, iaitu kami punya Herb Cottage, Tongkat Ali, Kapor House dan juga satu lagi kami punya Belian House. Jadi kami punya accommodation semua boleh di booking terus dari laman Tiket to You. BHF dibuka kepada umum pada Jumaat, Sabtu, Ahad dan cuti umum. Zoo ini dengan konsep ladang mula dibuka pada 2017 dan ia boleh dikunjungi seawal jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Terletak hampir 20 km dari pusat Bandar Kuching, Borneo Happy Farm mempromosikan makna sebenar penjagaan alam semula jadi, memahami ekologi hijau dan budaya tempatan. Pengunjung digalakkan untuk meluangkan sekurang-kurangnya 2 jam untuk meneroka 5 stesen yang ditawarkan di sini. Ladang ini bukan saja menawarkan pelbagai aktiviti menarik, malah turut menyediakan pelbagai maklumat pendidikan termasuk tempat penginapan. Saya Handy Gui bersama juru kamera Fahmi Joyo untuk TVS Kuching. Bauk Sarawak merupakan antara destinasi yang paling digemari pelancong dari dalam atau luar negara kerana kepelbagaian tempat beriadah dan juadah. Kuih Lau Pau Ping semestinya menjadi tumpuan di Bauk dan terkenal sehingga menarik tumpuan pelancong dari Australia dan Eropah. Pernah menerima tempahan sebanyak 3,000 sehari. Ikuti kisah di sebalik kejayaan Blueberry Cake House dalam menghasilkan kuih yang digemari orang tempatan dan antarabangsa. Laporan Cheryl Shaminato. Menurut pengasas Blueberry Cake House, Esther Lai, permulaan Blueberry Cake House bermula dari inspirasi adik-beradik keluarga Lai dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dikongsi bersama. Beroperasi lebih daripada 20 tahun, kedai kuih ini bermula dari pembuatan kek dan seterusnya ke pembuatan kuih Lau Pau Ping yang menjadi produk tarikan. Actually, we start at home with very small business, and then among the sister to discuss how to do the pastry and everything. So that is the Blueberry start. The Blueberry Cake House actually that is the name of the cakes, and then easier for us to remember. I think last time is 20 years back. That is very famous for the blueberry cake, so we name it for Blueberry. Tambahnya, Bauk pada masa itu tiada kedai roti dan kedainya antara yang pertama di Bauk. We love to eat the thing. We love enjoy the food a lot. So that's why we're thinking
in Bauk, we don't have a bakery, so we start it because the food is can share with everyone the good food, the taste. So we build it up from that way. Kuih yang menjadi kegemaran ramai itu mempunyai banyak peminat dari serantau juga. Esther juga berkata, permulaan yang sukar dalam mengasas kedai kuih di Pekandi Kecil berjaya dengan pendedahan media sosial tempatan Bauk dan dengan adanya perhubungan jalan dan akses ke Bauk. It is very hard a bit because because we are quite corner from the Tasik Biru. So that's why not so many people, not only local from Bauk, so they will always come to support. We start from that way. Yeah. Then slowly, the marketing will go to to town, so people more know about our bread, our bakery, so they come over. Yeah, it is quite hard from beginning. Yeah, it's not that the road also it is quite not straight, so that's why not so famous until today. They have tourist place. Last time it's quite quiet. Yeah. Kuih Lau Poping adalah makanan tradisi masyarakat Kanton, tetapi Bauk Lau Poping dihasilkan dengan resipi adik-beradik Lai dengan menggunakan bahan seperti mentega berkualiti tinggi dan kuning telur. Dalam sehari, anggaran kuih yang dihasil kedai roti ini mencecah sehingga 1,000 kuih setiap hari. Selain Tasik Biru, pelancong asing juga lebih mengenali Bauk dengan adanya tagline Best Lau Poping in Bauk. Kuih Lau Poping ataupun Cantonese White Pastry pernah satu ketika dahulu viral pada tahun 2019. Menarik tumpuan pelancong asing sehingga dari Eropah, kuih Lau Poping ini ditubuhkan di Bauk di Blueberry Cake House oleh 4 orang adik-beradik daripada sebuah keluarga. Jadi kita dapat lihat kuih Lau Poping ini telah menarik minat ramai dan telah menjadi kebanggaan tempat kita. Laporan itu tadi mengakhiri utama malam ini. Saya Akmal Saleh, salam hormat. Sharon, pasal nampak busy semacam je ni? Busy lah Lekson. Minggu ni dah nak tamat cuti sekolah. Minggu depan budak-budak nak masuk sekolah. Sebagai seorang ibu yang berkejaya ni, saya banyak buat persediaan lah untuk anak-anak saya masuk sekolah nanti. Lagi-lagi menjelang Ramadan yang bakal tiba ni. Banyak lagi bucket list tak siap punya Lekson. Stres saya. Dan esok juga sebenarnya Sharon, kita akan melihat daripada sudut menyelami perspektif kaum Adam tau. Di rancangan terbaru TVS, Putra Adam. Best. Dan sudah free tak sekarang? Free. Sikit lagi nak siap lah. Kita tengok filem Imaginer nak? Best ke? Dengar-dengar mencapai kutipan 5 juta ringgit tau. 5 juta tu mesti menarik Lekson. Menarik, sangat menarik. Lekson belanja lah. Boleh. Jom. Saya nak cook, lepas tu saya nak chicken wing, saya nak cook. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.